Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nuriah binti Anur. Saya mengajar di SK Haji Hassan Cakap Batai Tapah Road. Saya akan membentangkan kajian tindakan saya bertajuk kesan penggunaan kaedah sebut, cantum, serit, balis data dengan gabungan kaedah fonik untuk meningkatkan kemahiran membaca dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata tertutup KVK dalam kalangan murid pemulihan khas. Untuk pengenalan, saya akan menjelaskan mengapa kajian ini saya pilih untuk diketengahkan. Sebab utama ialah kerana masalah penguasaan kemahiran membaca dan menulis murid menjadikan mereka tidak berminat dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Keadaan ini bertambah buruk kerana situasi pandemik yang banyak mengurangkan masa PDPC bersemuka. Untuk pengetahuan, tahun ini adalah tahun di mana saya mempunyai paling ramai murid tahun 3 yang masih tidak menguasai kemahiran membaca dengan baik. Kaedah ini menggabungkan 3 deria iaitu penglihatan, pendengaran dan pergerakan. Ini berdasarkan gaya pembelajaran VAK, Visual, Auditory, Kinestetik yang amat membantu meningkatkan daya ingatan murid. Untuk refleksi, saya senaraikan 2 isu ataupun permasalahan. Yang pertama, murid tidak dapat membaca perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup KVK kerana penguasaan kemahiran membaca yang lemah. Yang kedua, murid tidak dapat menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup KVK dengan mengabaikan huruf konsonan yang ketiga. Kajian tindakan ini adalah hasil dari permasalahan yang saya hadapi. Oleh yang demikian, objektif bagi kajian ini adalah yang pertama, murid dapat membaca perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup KVK. Yang kedua, murid dapat menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup KVK. Seterusnya, saya akan terangkan tentang metodologi kajian. Saya telah memilih model kajian Chemist and Math Taggart 1988 sebagai panduan untuk menjalankan kajian ini. Model ini mempunyai 4 langkah yang perlu dilalui untuk melengkapkan satu gelungan ataupun kitaran. 4 langkah tersebut adalah yang pertama, merancang, yang kedua, bertindak, yang ketiga, memerhati dan yang keempat, mereflek. Setiap pengkaji perlu melalui langkah-langkah ini. Sekiranya objektif tidak tercapai, pengkaji perlu melalui gelungan kedua dengan mengulangi 4 langkah yang disebut tadi. Untuk kumpulan sasaran, saya telah memilih 5 orang murid kelas pemulihan khas dari kelas 3 Ibnu Majah. Sebab mengapa saya memilih mereka ialah berdasarkan data pemulihan khas Negeri Perak yang berakhir 31 September tahun 2020, mereka adalah 5 orang murid yang menguasai konstruk terendah dalam tahun 3 dengan penguasaan kemahiran Bahasa Melayu sekitar konstruk 3 hingga konstruk 5. Untuk fokus kajian, saya memberi tumpuan kepada masalah kumpulan sasaran iaitu membaca dan menulis perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup KVK sekitar kemahiran 8 hingga kemahiran 13. Ini kerana dalam Bahasa Melayu, membaca dan menulis merupakan perkara asas yang murid perlu kuasai. Sekiranya murid memandang perkataan tanpa makna dan tidak boleh membacanya, ini akan menjadikan masalah besar kepada murid itu. Bagi instrumen kajian, instrumen pertama yang saya pilih ialah pemerhatian. Pemerhatian berstruktur telah saya lakukan pada 3 keadaan, iaitu sebelum intervensi, semasa intervensi dan selepas intervensi dilakukan. Instrumen kedua pula ialah ujian pra dan ujian pasca bagi melihat kesan penggunaan kaedah yang saya gunakan. Yang ketiga ialah soal selidik. Saya gunakan instrumen ini bagi menyokong dapatan kajian. Seterusnya, intervensi. Kata kunci bagi tajuk kajian saya ialah sebut, cantum, serit, balis data. Apa itu balis data?
Balistata ialah singkatan daripada perkataan bahu, pelipat siku dan tapak tangan. Bahu, pelipat siku dan tapak tangan ini merupakan 3 titik ataupun tempat huruf dalam suku kata KVK. 3 huruf di 3 titik ini akan dicantumkan dengan kaedah fonik. Dalam kaedah ini, murid dibawa untuk berimajinasi seperti membawa kenderaan melalui 3 titik tadi, bermula daripada bahu hingga ke tapak tangan yang dijadikan seperti jalan raya. Murid akan mengangkat tangan kiri yang dijadikan seperti jalan raya, tangan kanan dengan jari telunjuk berpelekat huruf konsonan pertama diletakkan di bahu kiri. Kemudian, bunyikan huruf dan seret tangan ke pelipat siku. Angkat jari hantu dan sebutkan bunyi huruf kedua. Kemudian, sebut sekali lagi dan cantumkan dengan huruf yang ketiga di tapak tangan kiri. Contohnya seperti dalam gambar. Di bahu saya letakkan Sebutkan hingga ke pelipat siku. Ro, rose. Tempoh pelaksanaan intervensi adalah selama 5 minggu. Peruntukan masa 60 minit semasa PDPC iaitu 3 hari dalam seminggu. PDPC melibatkan aktiviti secara intensif iaitu membaca dan menulis perkataan, membaca dan menulis frasa serta membaca dan menulis ayat mudah. Saya juga menggunakan bahan bantu belajar yang dibina khas untuk minggu intervensi ini. Seterusnya, bagi dapatan kajian, berdasarkan objektif yang saya bina, saya menjelaskan bukti melalui instrumen yang saya pilih. Untuk objektif pertama, instrumen yang dapat menjelaskan dapatan ialah melalui pemerhatian. Pemerhatian sebelum, semasa dan selepas intervensi jelas menunjukkan peningkatan dalam kemahiran membaca perkataan yang terdiri daripada suku kata tertutup KVK. Berbeza dengan pemerhatian sebelum intervensi, pemerhatian selepas intervensi menunjukkan banyak perkara positif yang berlaku kepada murid, iaitu murid menunjukkan peningkatan dengan menguasai perkataan KVK dan dapat membezakan antara bunyi KV dan KVK. Saya dapati juga murid tidak lagi meninggalkan huruf semasa membaca dan menulis perkataan. Selain itu, murid dapat menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan dan murid lebih yakin menjawab ujian serta memperoleh keputusan yang baik dalam ujian pasca. Bagi objektif kedua, instrumen ujian pra dan ujian pasca jelas menunjukkan peningkatan yang ketara dalam ujian pasca apabila 2 orang murid berjaya mendapat markah 100%. 1 orang murid berjaya mendapat markah 88%, 1 orang murid berjaya mendapat markah 80% dan 1 orang lagi mendapat markah 76%. Masing-masing menunjukkan peningkatan yang memuaskan. Untuk refleksi kajian, saya pecahkan kepada 3 bahagian iaitu murid, guru dan cadangan. Dari sudut murid, kajian ini dapat meningkatkan kefahaman dalam kemahiran 8 iaitu perkataan KVK hingga kemahiran 13 iaitu perkataan KVK. Kajian ini juga dapat memberi keyakinan kepada diri murid dan menjadikan suasana PDPC lebih menyeronokkan. Dari sudut guru dan PDPC, kajian ini boleh menjadi pencetus idea dalam membuat transformasi pendidikan dengan cara disebar luas kepada rakan guru. Selain itu, ia dapat menambah baik kaedah dalam PDPC dan menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif. Untuk cadangan kajian akan datang, saya menyeraikan 2 cadangan. Oleh kerana kajian saya ini dapat membantu dan memberi murid kefahaman dalam membaca dan menulis perkataan daripada suku kata KVK dengan berkonsepkan sebut, cantum dan seret,
Cadangan pertama saya, untuk kajian yang akan datang, pengkaji bolehlah menggunakan konsep cantum bunyi yang sama tetapi menggunakan perkataan dengan suku kata lain seperti diftong, digraf dan konsonan bergabung. Cadangan yang kedua, oleh kerana kajian saya ini dapat memberi pengalaman kepada murid tentang konsep bunyi yang dicantumkan melalui pergerakan tangan di 3 titik iaitu tempat. Kajian selanjutnya saya mencadangkan pengkaji boleh menggunakan aplikasi PowerPoint atau aplikasi lain yang sesuai untuk mencipta bahan bantu belajar dalam bentuk animasi dan diberikan watak yang menarik. Seperti konsep yang sama, pengkaji boleh menggunakan objek yang bergerak untuk menunjukkan pergerakan huruf. Pengkaji boleh memasukkan contoh dengan suara dan latihan. Itu sahaja pembentangan tentang tajuk kajian saya. Kesan penggunaan kaedah sebut, cantum, seret baris tata dengan gabungan kaedah fonik untuk meningkatkan kemahiran membaca dan menulis perkataan terdiri daripada suku kata tertutup KVK dalam kalangan murid pemulihan khas. Sekian, terima kasih.